Busa panah yang diregang dan spring yang dimampatkan ialah contoh-contoh objek yang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga yang tersimpan pada objek kenyal apabila ia diregang atau dimampatkan. Objek kenyal yang dalam keadaan normal mempunyai tenaga keupayaan kenyal sifar. Walau bagaimanapun, objek kenyal yang diregang atau dimampatkan mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Perhatikan seorang penerjun lelabah. Apabila daya dikenakan untuk meregangkan tali, magnitud daya F meningkat secara langsung dengan pemanjangan X. Sesaran yang disebabkan oleh daya adalah dalam arah daya. Sesaran adalah sama dengan pemanjangan tali X. Oleh itu, kerja dilakukan. W dalam pemanjangan tali boleh ditentukan oleh rumus kerja adalah sama dengan purata daya darab pemanjangan. Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan kerja dilakukan. Magnitud daya adalah sama dengan purata daya yang dikenakan untuk meregang tali. Oleh itu, rumus untuk tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan setengah darab daya F darab pemanjangan X. Mari kita lakukan beberapa pengiraan. Suatu daya 20 Newton diperlukan untuk mengekalkan spring yang diregang pada pemanjangan 40 cm. Berapakah tenaga keupayaan kenyal spring tersebut pada kedudukan ini? Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan setengah darab daya darab pemanjangan spring. Gantikan nilai-nilai di mana daya ialah 20 Newton dan pemanjangan ialah 40 cm atau 0.40 meter. Lakukan pengiraan dan jawapan ialah 4 Joule. Objek yang bergerak mempunyai tenaga. Tenaga ini dipanggil tenaga kinetik. Kereta yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Mesin rumput yang ditolak untuk memotong rumput mempunyai tenaga kinetik. Tenaga kinetik bergantung pada jisim dan halaju objek. Persamaan bagi tenaga kinetik boleh ditulis sebagai tenaga kinetik sama dengan setengah darab jisim darab halaju kuasa 2. Mari kita perhatikan satu contoh. Sebiji bola bowling mempunyai jisim 2 kg dan bergerak di sepanjang lorong dengan halaju 6 meter per saat. Berapakah tenaga kinetik bola tersebut? Pertama, senaraikan semua data yang diberikan. Kedua, tuliskan rumus. Akhir sekali, gantikan nilai-nilai dan lakukan operasi. Oleh itu, tenaga kinetik bola bowling tersebut ialah 36 Joule. Kerja dilakukan apabila terdapat perubahan tenaga kinetik objek. Sebagai contoh, cari kerja yang dilakukan apabila sebuah kereta berjisim 1000 kg mengurangkan halajunya dari 6 meter per saat hingga berhenti. Pertama, senaraikan semua data yang diberikan. Kedua, tuliskan rumus. Jika halaju akhir adalah kurang daripada halaju awal, tenaga kinetik berkurang. Oleh itu, rumus adalah kerja yang dilakukan sama dengan tenaga kinetik awal tolak tenaga kinetik akhir. Seterusnya adalah untuk menggantikan nilai-nilai ke dalam persamaan dan lakukan operasi. Perubahan tenaga kinetik ialah 18,000 Joule yang juga sama dengan kerja yang dilakukan oleh kereta apabila ia mengubah halajunya.
Menaiki roller coaster adalah pengalaman yang menyeronokkan dan mengujakan bagi ramai orang. Ia juga boleh menjadi contoh terbaik untuk menerangkan prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi hanya boleh berubah bentuk. Pada roller coaster, tenaga keupayaan yang paling besar adalah di puncak bukit yang pertama. Apabila gerabak mula meneruni landasan, gerabak kehilangan tenaga keupayaan dan memperoleh tenaga kinetik. Di sepanjang perjalanan, setiap kali ketinggian gerabak berkurang, kelajuannya meningkat kerana tenaga keupayaan ditukar kepada tenaga kinetik. Begitu juga setiap kali ketinggiannya meningkat, kelajuannya berkurang kerana tenaga kinetik ditukar kepada tenaga keupayaan. Satu contoh lain yang menunjukkan prinsip keabadian tenaga ialah bandul. Di titik X, ladung bandul mempunyai tenaga keupayaan maksimum dan tenaga kinetik sifar. Apabila ia bergerak dari X ke Y, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Apabila ia bergerak dari Y ke Z, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Apabila ladung bandul mula bergerak semula dari Z ke Y, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Akhirnya, dari Y ke X, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Spring berbeban juga menunjukkan prinsip keabadian tenaga. Di titik R, spring mempunyai tenaga keupayaan maksimum dan tenaga kinetik sifar. Apabila ia bergerak dari R ke S, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Apabila ia bergerak dari S ke T, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang. Apabila spring berbeban mula bergerak semula dari T ke S, tenaga keupayaan berkurang dan tenaga kinetik meningkat. Akhirnya, dari S ke R, tenaga keupayaan meningkat dan tenaga kinetik berkurang.